Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan sekalian serta Cikgu Syazwani dan Encik Ismail. Saya Benjamin Uy, wakil daripada kumpulan 22 akan membentangkan tentang topik keseimbangan dalam kepelbagaian dari aspek pekerjaan. Sebelum kita bermula, mari kita lihat pengenalan bagi bab ini. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berusaha menuju ke arah keseimbangan dari segi pekerjaan antara semua kumpulan etnik negara. Hal ini sangat penting untuk, pertama sekali, mewujudkan keharmonian antara semua ahli masyarakat tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang. Kedua, meningkatkan produktiviti masyarakat kerana mereka berasa bahawa mereka mendapat peluang dan rawatan yang adil. Dan terakhir sekali, hal ini sangat penting untuk membangunkan ekonomi negara. Dalam pembentangan kumpulan kami akan menerokai usaha untuk mewujudkan keseimbangan ini sejak masa dahulu sehinggalah harapan kami untuk masa hadapan. 4 isi penting yang kita akan lihat pada hari ini. Pertama sekali, ketidakseimbangan dalam kepelbagaian dalam pekerjaan. Kedua, langkah-langkah awal yang diambil untuk menangani masalah ini. Ketiga, langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani masalah ini. Dan keempat, langkah-langkah yang boleh diambil untuk masa hadapan. Isi pertama yang kita akan membincangkan pada hari ini adalah ketidakseimbangan dalam kepelbagaian dalam pekerjaan. Sebenarnya, masalah ini telah menimbul sejak zaman penjajahan British. Hal ini telah berlaku kerana British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah untuk melemahkan uniti masyarakat Malaysia. Dalam dasar ini, kerja bagi ahli masyarakat diserahkan dan diagihkan kepada mereka berdasarkan etnik masing-masing. Sebagai contoh, kaum Melayu diberikan kerja dalam sektor perikanan dan pertanian, kaum Cina diberikan kerja dalam sektor perlombongan dan perniagaan, manakala kaum India diberikan pekerjaan dalam sektor ladang getah dan ladang kelapa sawit. Ketidakseimbangan dalam pekerjaan ini telah berterusan untuk bertahun-tahun walaupun sudah merdeka daripada penjajahan British kerana masyarakat sudah biasa dengan kehidupan mereka dan ketidakseimbangan ini menjadi norma dalam masyarakat. Isi kedua yang kita akan lihat pada hari ini adalah langkah-langkah awal yang diambil untuk menangani ketidakseimbangan dalam pekerjaan. Contoh yang paling ketara bagi langkah-langkah awal tersebut adalah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru bertujuan untuk memajukan ekonomi dan menghapuskan pengenalan ekonomi berasaskan kaum. Dasar ini telah mengurangkan jurang sosioekonomik antara kaum-kaum, khususnya bagi kaum Bumiputera yang sebelum ini tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi moden atau perniagaan. Oleh itu, dasar ekonomi baru telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk memartabatkan peningkatan penyertaan etnik Melayu dalam bidang perniagaan dan perdagangan serta ekonomi baru. Oleh itu, telah berjaya melahirkan golongan profesional dan kelas menengah Bumiputera serta melahirkan golongan pemodal Bumiputera. Walau bagaimanapun, masyarakat bukan Bumiputera turut menikmati limpahan kemakmuran hasil daripada dasar ekonomi baru. Sebagai contoh, pemilikan etnik Cina adalah meningkat di mana jumlahnya adalah hampir separuh daripada nilai keseluruhan pemilikan equity nasional. Itu sahaja bahagian saya pada hari ini. Kemudian saya ingin mengajak kawan saya Navin untuk meneruskan pembentangan bagi kumpulan 22. Salam sejahtera semua, nama saya Navinder Singh dan saya akan present tentang isi ketiga dan isi keempat. So bagi isi ketiga, langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani ketidakseimbangan dalam kepelbagaian dalam pekerjaan ialah membayar pekerja dengan sama rata. Hal ini demikian kerana pekerja harus dibayar berdasarkan kemahiran pekerja bukan etnik pekerja. Yang kedua, mengadakan hari perayaan etnik lain. Contohnya seperti Tahun Baru Cina, Deepawali dan sebagainya. Hal ini demikian bagi memastikan orang lain dapat mengetahui tentang etnik lain. Yang ketiga, mengadakan kursus hubungan etnik di tempat kerja. Hal ini demikian kerana kursus hubungan etnik boleh mengelak sebarang pemikiran xenofobia dan mewujudkan konsep kesepaduan antara etnik-etnik yang lain.
Bagi isi keempat, langkah-langkah yang boleh diambil untuk masa hadapan ialah dengan bantuan pemimpin. Hal ini benar kerana pemimpin menjadi contoh kepada masyarakat. Contohnya, pemimpin-pemimpin negara boleh bercakap tentang idea keseimbangan untuk masyarakat bagi mewujudkan konsep kesepaduan antara etnik. Yang kedua, menyebarkan kesedaran tentang diskriminasi etnik. Hal ini demikian kerana pada masa ini, media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan sebarang perkara diskriminasi antara etnik-etnik. Yang ketiga, polisi untuk menangani diskriminasi etnik. Contohnya, kewujudan ICA (Industrial Coordination Act) bagi mewujudkan penstrukturan equity dan pemilikan berdasarkan formula bahagian iaitu 30-30-40. Kesimpulannya, berdasarkan huraian tentang keseimbangan dalam kepelbagaian dalam aspek pekerjaan, jelaslah bahawa ketidakseimbangan telah berlaku sebelum dasar ekonomi baru ditubuhkan. Proses untuk membawa keseimbangan antara etnik adalah sesuatu yang telah mengambil masa untuk berjaya. Konsep keseimbangan harus diterapkan bagi memastikan semua etnik di Malaysia boleh hidup dalam keadaan yang aman. Generasi pada hari ini sepatutnya menghargai kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara. Mereka seharusnya mendukung konsep keseimbangan bagi memastikan hubungan kesepaduan antara etnik-etnik akan terus terpelihara.